Assalamualaikum dan hello semua. Saya Yusnita Ma'inus, SIC Plus PPD Timur Laut, Georgetown. Ingin buat sedikit perkongsian tentang pembelajaran berasaskan projek atau PBL dalam bahasa Inggeris dan pentaksiran bilik darjah, PBD. Okey, ini semua adalah muka hadapan dokumen standard kandungan dan pentaksiran. Kenapa saya paparkan muka hadapan DSKP kepada anda? Ini adalah kerana dalam setiap DSKP terdapatnya penerangan tentang PBL ataupun Project Based Learning, pembelajaran berasaskan projek. Ini dapat dibuktikan dengan paparan-paparan ini. Ini DSKP Bahasa Melayu Tingkatan 2, Bahasa Melayu Tingkatan 3, DSKP Bahasa Melayu Tingkatan 4 dan 5, DSKP Kesusastraan Melayu Komunikatif tingkatan 4 dan 5. Juga kita boleh dapat lihat dekat sini Project Based Learning di dalam DSKP untuk sekolah rendah. Sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan. Sebelum kita nak melaksanakan PBL, perlulah kita tahu apa itu PBL. PBL ini adalah salah satu strategi pengajaran dan pembelajaran. Ada beza ke projek dengan project based learning? Saya suka untuk membuat perbandingan perbezaan antara seri muka dengan nasi biryani ayam berempah. Antara seri muka dengan nasi biryani ayam berempah. Seri muka ini adalah salah satu sajian pencuci mulut, manakala nasi biryani ayam berempah adalah sajian utama. Baik, kita lihat perbezaannya. Projek biasanya arahan di akhir pengajaran atau pembelajaran ataupun pada akhir sesuatu unit. Manakala PBL yang merupakan gabungan arahan dalam projek. Ada juga projek itu sebagai satu unit. Projek arahan diberi oleh guru, manakala PBL berpandukan inquiry oleh murid. Projek berfokuskan produk, PBL berfokuskan produk dan proses. Kerap kali tidak berkaitan dengan standard dan kemahiran. Itu untuk projek. Manakala PBL sejajar dengan standard pembelajaran dan kriteria kejayaan. Projek boleh dijalankan secara sendiri atau di rumah. PBL pelibatan murid secara kolaboratif dan panduan dalam kelas daripada guru. Projek biasanya sekitar alam persekolahan. PBL aplikasi dan konteks dunia sebenar, autentik. Projek hasil kerja projek dipamerkan dalam bilik darjah. Tapi untuk PBL, hasil projek dikongsi dengan audiens dan melangkaui bilik darjah. So ini adalah penerangan tentang pembelajaran berasaskan projek. Satu kaedah, penguasaan ilmu, pengetahuan, kemahiran dan nilai melalui pengalaman pembelajaran berasaskan tugasan aktiviti jangka panjang antara disiplin ilmu, berpusatkan murid dan mengintegrasikan isu semasa dan amalan. Kaedah ini menekankan tugasan intelek bagi meneroka isu yang kompleks. Kaedah ini menggalakkan pemahaman murid di mana murid dapat meneroka untuk mencari maklumat, membuat interpretasi, membuat keputusan atau kesimpulan. All in all, ia adalah satu model aktiviti bilik darjah yang berbeza dari kebiasaan. Pendekatan aktiviti pembelajaran ini mempunyai jangka masa panjang, integrasi pelbagai disiplin ilmu, berpusatkan murid dan menghubungkan pengalaman kehidupan sebenar. Projek ditakrifkan sebagai tugasan, pembinaan atau siasatan yang berterusan ataupun siasatan yang teratur yang menjurus kepada matlamat yang spesifik. Kenapa perlu ada strategi pembelajaran berasaskan projek? Kerana bila kita buat PBL, murid mengkaji secara mendalam tentang sesuatu isu atau topik bagi menghasil sesuatu produk. Dan bagaimana nak menjalankan pembelajaran berasaskan projek?
Mula-mula sekali kita kena rujuk standard pembelajaran lah. Okey, dalam DSKP kan kita keluarkan rancangan pengajaran tahunan. Dalam tu ada pemilihan standard kandungan dan standard pembelajaran. Okey, ada juga gabungan-gabungan ataupun gabungan beberapa kemahiran. So kita kena rancang pembelajaran berasaskan projek berpandukan kepada standard pembelajaran yang telah kita gariskan, dalam rancangan pengajaran tahunan. Kita rancang tugasan, aktiviti dan kaedah pentaksiran. Mesti tiga-tiga ni mesti kena rancang. Kemudian kita buat, laksanakan pembelajaran projek. Macam mana kita nak buat? Kita akan rujuk aplikasi sekejap lagi. Kemudian mentaksir, pentaksiran untuk pembelajaran. Biasanya di awal, diagnostik. Kemudian pentaksiran sebagai pembelajaran berterusan. Pentaksiran tentang pembelajaran kita nak tengok hasil projek itu. Dan akhir sekali kita nak ada refleksi dan tindak susul. Kalau kita tengok sini kita ada PDC, plan, do, we check and we take action. Okey, so apa di aplikasi? Ini adalah penerangannya. Saya cuba untuk memahamkan lagi lah. Apa dia yang dikatakan aplikasi. Kita bina soalan utama sebab bila kita bina soalan utama sebenarnya kita membentuk soalan bersifat provokatif, terbuka dan berkaitan dengan apa yang perlu dipelajari oleh murid, memberi tujuan dan cabaran. Contoh, murid mengadakan sumbangsaran tentang cara menghasilkan produk. Kemudian kita ada suara dan pilihan murid. Murid menentukan tajuk soalan utama, sumber dan produk yang akan dihasilkan yang bermakna kepada mereka. Contoh, murid menentukan strategi, strategi penghasilan produk tu. Macam mana bentuknya, macam sumber, kat mana nak dapatkan sumber, maklumat ke dan sebagainya, dan juga kos. Kemudian kita ada kemahiran abad ke-21, murid bekerja secara kolaboratif, berkomunikasi dan menjana pemikiran kritis dan kreatif dalam situasi yang sebenar. Murid berpeluang meningkatkan kemahiran 4K melalui penilaian kendiri. Murid membentuk, contohnya murid membentuk kumpulan dan mengagihkan tugasan mengikut kebolehan ahli kumpulan. Murid menggunakan teknik role play dan team building untuk meningkatkan kemahiran 4K1N. Ini sebagai satu contoh. Kemudian kita inquiry dan inovasi. Sebagai seorang guru, kita bimbing murid untuk membina lebih banyak soalan berdasar soalan utama, membuat hipotesis dan terbuka kepada idea dan perspektif baharu. Contoh, murid membina soalan spesifik berdasarkan persoalan utama yang telah kita kongsi dengan ataupun yang telah kita bina untuk memahami tugas dalam menghasilkan produk. Kemudian maklum balas dan semakan, murid memberi pandangan berdasarkan eksemplar dan rubrik untuk nambah baik hasil produk. Pandangan daripada pakar juga digalakkan. Ini murid menilai produk yang dihasilkan untuk penambahbaikan. Dan akhir sekali pembentangan produk, murid membentangkan produk dan membuat refleksi terhadap produk kepada audiens yang autentik. Murid mengadakan sesi gallery walk bagi mempamerkan poster yang dihasilkan ataupun projek yang dihasilkan. Mari kita tengok kaedah dan instrumen. Sebenarnya bila kita menjalankan aktiviti ataupun kita memberi tugasan, di situ kita ada kaedah yang kita gunakan, kaedah pentaksiran yang kita gunakan dan apakah instrumen yang kita boleh gunakan. Contohnya murid mengadakan sumbangsaran tentang cara menghasilkan produk. Di sini kita boleh guna kaedah pentaksiran yang berbentuk lisan dan pemerhatian. Murid menentukan strategi pula, mungkin kita boleh gunakan kaedah lisan, penulisan dan pemerhatian. Begitu juga dengan murid membentuk kumpulan dan mengagihkan tugasan mengikut kebolehan oleh ahli kumpulan. Yang ini pun kita boleh buat dalam bentuk pemerhatian ataupun kaedah pemerhatian. Seterusnya ialah murid membina soalan spesifik berdasarkan soalan utama untuk memahami tugasan dalam menghasilkan produk. Guru boleh menggunakan
ketiga-tiga kaedah ni, okey, ataupun ikut dalam perancangan. Kalau dalam perancangan tadi dah ada kaedah pentaksiran ni akan digunakan, okey, di sinilah kaedah-kaedah itu digunakan. Kalau untuk menilai, murid juga boleh membuat pentaksiran kendiri ataupun rakan sebaya. Okey. Dan seterusnya mengadakan sesi gallery walk bagi mempamerkan poster ataupun projek yang dihasilkan. Ini adalah pentaksiran kendiri dan juga rakan sebaya. Boleh kita gunakan. Di sebelah tepi ni saya ada senaraikan contoh-contoh untuk pentaksiran secara pemerhatian, pentaksiran secara lisan, pentaksiran secara penulisan, pentaksiran kendiri, pentaksiran rakan sebaya. Okay, macam contohnya semak, anekdot, gambar aktiviti, okay, respon guru dan sebagainya. Ini saya ada ambil contoh sumbernya daripada kompilasi PPL dan projek mudah versi PKP Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. So di sini adalah contoh yang kita boleh lihat bagaimana project based learning itu dijalankan. Okey, dan ini pula adalah apa yang kita katakan sebagai rujukan untuk tahap penguasaan yang kita boleh dapat ataupun yang kita kata tahap penguasaan umum, dan kita juga boleh bina rubrik untuk menilai tahap penguasaan murid dalam menghasilkan projek ataupun kita kata pembelajaran berasaskan projek. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Untuk lebih banyak lagi perkongsian, jangan lupa like dan subscribe.